Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya, Naila Huda. Dan cerita hari ini tertumpu kepada Hari Antarabangsa Orang Asli Sedunia yang disambut pada 9 Ogos setiap tahun. Dan sambutan ini antara lain menyambut kira-kira 476 juta orang asli di 90 negara di serata dunia. Dan jumlah ini merupakan kurang 5% daripada keseluruhan populasi dunia. Namun, mereka juga merupakan 15% daripada populasi yang paling miskin di dunia. Dan hari ini diiktiraf secara rasmi oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 1994 bagi meningkatkan kesedaran terhadap keperluan komuniti orang asli, terutamanya dalam mendepani cabaran kontemporari. Dan tentunya sambutan ini cukup signifikan buat Malaysia, di mana orang asal dan orang asli merangkumi kira-kira 13% daripada populasi keseluruhan negara. Dan penting juga untuk masyarakat memastikan supaya kesedaran terhadap hak dan perjuangan orang asli di Malaysia ini bukan sekadar untuk sambutan selama sehari ini sahaja, tetapi berterusan dan menjadi sebahagian daripada pembangunan negara secara menyeluruh. Jadi cerita untuk jam ini ingin mengetengahkan suara seorang aktivis dan artis orang asli, Shak Koyok, yang sudah pun bersedia bersama saya ketika ini. Shak, terima kasih sudi bersama saya dalam cerita dan selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia. Bagi Shak, apa yang Shak ingin ketengahkan atau raikan, celebrate pada Hari Antarabangsa Orang Asli Sedunia hari ini, Shak? Terlebih dahulu saya nak berterima kasih kepada Asrawani untuk menjemput saya untuk program dan juga bersama merayakan Hari Orang Asal Sedunia pada 9 Ogos setiap tahun. Saya sebagai orang asli di Malaysia, saya rasa amat gembiralah sebab ramai sudah tahu mengenai perkara iaitu orang asal mempunyai satu hari yang diraikan di seluruh dunia. Saya rasa itu adalah satu perkara yang amat bagus untuk kita ketahui. Dan juga saya rasa sebagai seorang pelukis daripada masyarakat orang asli Temuan, saya amat bangga dengan jati diri saya sebagai orang asal di Malaysia. Saya rasa itu adalah kelebihan kita yang duduk di negara majmuk, iaitu negara Malaysia yang mempunyai banyak suku kaum dan juga banyak bahasa yang dituturkan. Saya rasa itu adalah pencapaian yang bagus untuk kita, negara kita. Ya, Shak, tentunya hari ini penting untuk kita raikan kepelbagaian dan juga budaya bagi komuniti orang asli dan komuniti orang asal di Malaysia. Tetapi kita juga perlu ketengahkan antara isu-isu cabaran bagi komuniti orang asli. Yang kita tahu, kita sudah sedia maklum isu hak tanah adat bagi komuniti orang asli di Malaysia ini seolah tiada penghujung dia, masih lagi perterusan. Dan pandangan Shak, adakah isu ini akan terus saja berlarutan sampai bila-bila tak ada penyelesaiannya? Isu tanah adalah memang hangat dan juga memang dari dulu lagi masih belum diselesaikan. Saya rasa itu adalah perkara yang amat menyusahkan kepada masyarakat orang asli yang masih mempunyai tanah kami, dan juga kebanyakan tanah orang asli masih tidak diiktiraf. Di mana kalau tidak iktiraf, bermakna tanah kami akan senang untuk pihak-pihak luar untuk datang untuk menceroboh dan juga mengambil tanah orang asli, dan juga dengan pada masa yang sama dia akan memberi kesan yang buruk kepada orang asli dan juga memberi kesan yang negatif kepada masyarakat yang akan datang, di mana tanah itu adalah identiti orang asli. Saya rasa perkara ini kita perlu tegaskan dan kita perlu jadikan satu keutamaan untuk menyelesaikan masalah yang kami sudah tempuhi sejak beratus-ratus tahun. Saya rasa kita perlu selesaikan, padahal masyarakat orang asli dan orang asal di Malaysia adalah masyarakat yang amatlah minoriti populasi kami. Tetapi itu bukanlah satu alasan bagi untuk tidak menyelesaikan masalah tanah itu sendiri, sebab tanah adalah sebahagian daripada jati diri kami. Tiada tanah, jati diri kami akan hilang. Ya, bagi Shak sendiri, boleh kongsikan bagaimana pula dengan kampung bagi Shak dan ahli keluarga Shak? Keadaannya bagaimana ketika ini? Mungkin ada pernah berdepan dengan isu hak tanah adat sebelum ini, ada isu-isu pembangunan di kampung, bagaimana? Ya, memang kampung saya memang hangat sekali dalam 2-3 tahun lepas.
kampung kami banyak dicerobohi oleh lori-lori untuk membuat pembangunan di sebelah kampung kami, di mana pembangunan itu telah memberi kesan penyebaran yang amat buruk kepada masyarakat dan juga merosakkan banyak tanah-tanah kami dan juga mencerobohi banyak kepada tanah-tanah adat, di mana kampung kami juga belum masih lagi pada dulunya belum lagi dirafkan sebagai tanah adat dan juga tidak dirizab sebagai tanah orang asli, di mana kami duduk di kampung itu di dalam rizab hutan simpan. Bayangkan kami duduk di kampung itu sudah beratus-ratus tahun, tetapi tanah rizab masih di dalam rizab hutan simpan. Bayangkan kami tinggal di dalam hutan simpan, padahal kampung kami tak ada hutan pun. Cuma di belakang kampung kami ada hutan. Jadi itu adalah menjadi salah satu masalah akan berlaku, di mana tanah tidak dirizab kepada tanah orang asli. Perkara penyebaran, perkara pencerobohan, perkara pencurian tanah dan juga pencerobohan tanah orang asli akan berlaku. Benda ini sudah berlaku di banyak kampung-kampung orang asli di seluruh Malaysia. Rasa itu adalah menjadi satu tanda untuk kita perlulah selesaikan, sebab ini adalah kita kan dah duduk di negara yang amat maju. Kenapa tak majukan orang asli, padahal masyarakat orang asli populasi kami kecil. Itu adalah, saya rasa kalau nak majukan memang boleh. Cuma saya rasa kerana itu mereka tak mahu majukan. Mereka tak mahu untuk selesaikan masalah tanah adat. Itu saja saya rasa. Bercakap tentang usaha untuk bantu memajukan komuniti orang asli, kalau kita lihat apa yang hangat dibincangkan sekarang ini, semalam Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Ali Biju ada berkata orang asli yang tinggal di hutan simpan kekal ini tidak dibenarkan untuk bawa keluar hasil hutan untuk tujuan komersial. Apa pandangan Syak berhubung dengan komen ini? Saya rasa pandangan ini amatlah memberi kesan buruk kepada orang asli, sebab itu adalah jati diri orang asli sendiri. Kalau membaca daripada Akta 134, antara salah satu ciri-ciri tradisi dan budaya orang asli adalah menggunakan hasil daripada hutan, di mana kawasan kami adalah mempunyai kawasan tanah adat. Tanah adat meliputi kawasan hutan, sebab dulunya kami mempunyai tanah sendiri di dalam hutan tersebut. Kami tidaklah melupuskan hutan untuk keuntungan. Kami cuma mengambil bahagian daripada pandangan dari hutan itu untuk kehidupan, untuk meneruskan kehidupan. Kerana masih lagi masyarakat kami yang tinggal di Malaysia yang masih miskin dan daif dan tiada pendapatan tetap, dan perkara itu perlulah diselesaikan, bukannya untuk menyalahkan orang asli di mana dan juga menyekat tali hidup orang asli untuk hidup. Kami bukanlah menggunakan hasil hutan untuk keuntungan. Padahalnya kami untuk hidup saja. Saya rasa yang mereka perlulah tegaskan dan juga selesaikan masalah pembalakan dan juga pencerobohan tanah di hutan-hutan. Itu adalah perkara yang paling besar sekali saya rasa, daripada untuk menyekat kepada masyarakat orang asli untuk meneruskan gaya hidup kami dan budaya kami. Ya. Okey Syak, pada masa yang sama kita juga nak kongsikan tentang karya-karya yang Syak hasilkan. Kalau kita lihat tahun lepas, Syak berpeluang adakan satu solo exhibition pameran Land of 1,000 Guilds. Boleh Syak kongsikan bagaimana sebenarnya Syak tafsirkan, interpret realiti komuniti orang asli ini melalui karya-karya yang Syak hasilkan? Di dalam pameran solo itu saya cuba untuk meluahkan atau mentafsirkan apa yang berlaku di masyarakat orang asli, dan juga bagaimana sebagai satu negara Malaysia dan di mana letaknya orang asli di dalam satu negara yang majmuk.
dan saya cuba meluahkan banyak pemikiran-pemikiran saya yang saya rasa amatlah penting untuk semua orang tahu mengenai orang asal itu sendiri, sebab perkara ini tidak berlaku di sekolah sebenarnya. Jadi saya menggunakan hasil-hasil seni saya untuk mencerminkan apa yang sudah berlaku di kawasan orang asli dan juga kawasan-kawasan yang berada di dekat dengan Kuala Lumpur, sebab kebanyakan lukisan yang saya buat pada pameran itu mengenai masyarakat asli yang tak jauh daripada Kuala Lumpur. Saya banyak meletakkan cerita-cerita di dalam lukisan saya. Kalau nak tahu lebih lanjut, kalau tengok di lukisan dia lebih dekat, nampak ada perkara-perkara yang saya cuba timbulkan di dalam lukisan itu. Sebab saya rasa lukisan adalah satu perkataan, suatu cara komunikasi yang bentuk visual. Saya rasa bahasa lain pun boleh faham dengan cara visual, komunikasi visual yang amat saya rasa universal. Sebab itu saya menggunakan seni visual sebagai satu perkara untuk saya luahkan apa kerisauan saya, apa perjuangan saya untuk menegakkan hak asasi orang asli, dan juga bagaimana saya mengolahkan warna-warna dan juga bentuk dan juga saya menggunakan seni-seni orang asli itu sebagai satu medium untuk saya melukis. Ya, Syak, menarik untuk kita lihat pelbagai jenis karya yang Syak hasilkan kerana mungkin temanya hampir sama. Temanya tentunya fokus kepada realiti dan pengalaman Syak sebagai seorang orang asli. Tapi pada masa yang sama, kalau kita nak lihat bahan-bahan yang digunakan, gayanya juga amat berbeza. Ada banyak diversity di situ. Boleh kongsikan inspirasi Syak untuk dapatkan bahan-bahan yang berbeza itu yang ada pelbagaiannya yang kalau kita lihat bukan saja stereotypical. Kalau kita lihat jenis-jenis indigenous art, seni yang selalunya kita lihat dalam kalangan artis orang asli, tetapi bagi Syak ada keunikannya, ada perbezaannya. Bagaimana Syak mendapat inspirasi itu untuk menjadi atau untuk kekal unik dan berbeza? Inspirasi datang daripada mak saya. Sebab mak saya ada seorang master weaver atau penganyam yang amat berpengalaman di kampung saya, dan semasa saya kecil saya banyak menolong mak saya untuk mencari bahan untuk menganyam tikar mengkuang. Bukan saja tikar mengkuang, mak saya juga pandai menganyam berbagai jenis seperti bag, seperti bakul, dan juga macam lagi lah. Dan itu dinding rumah pun dia pandai menganyam. Dari situlah pengalaman saya kecil sampai sekarang lah saya masih nampak lagi mak saya menganyam. Dari situ saya fikir bagaimana untuk saya menegakkan seni-seni anyaman yang banyak yang dikatakan seni itu adalah sebagai craft, tetapi saya cuba untuk naikkan craft itu kepada satu high art, satu seni yang amat tinggi untuk mereka, untuk negara kita, untuk apresiasikan di mana letaknya seni craft kepada pandangan seni kontemporari. Dengan situ juga saya banyak menimbulkan mengenai isu-isu hutan. Sebenarnya kebanyakan anyaman-anyaman itu, anyaman tikar mengkuang itu, mengkuangnya memang asal daripada hutan Kuala Langat Utara. Di mana kalau nak tahu lebih lanjut mengenai hutan Kuala Langat Utara, adalah isu yang paling hangat dalam 2-3 tahun lepas yang negeri Selangor cuba untuk melupuskan dan juga untuk membalak hutan tersebut. Tetapi kami berjaya untuk menghentikan proses pembangunan yang cuba memusnahkan hutan gambut di Kuala Langat itu. Saya rasa kalau datang di pameran itu, semua orang akan faham.
Baik, terima kasih Syak. Banyak lagi yang kita nak kongsikan sebenarnya, tapi itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Syak Koyok, aktivis dan artis orang asli, kongsikan mengenai perjuangan sebagai seorang aktivis orang asli dan juga kongsikan inspirasi di sebalik karya seni yang dihasilkan sebagai seorang artis. Dan banyak lagi perkongsian sebenarnya dengan Hari Antarabangsa Orang Asli Sedunia hari ini. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.